Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Aisyah binti Syamsuddin, bernombor matrik D2018-2085865. Bagi menyelesaikan tugasan kedua ini, kumpulan kami telah bersetuju untuk memilih bahan seni daripada kaum Bidayuh Serian Sarawak. Kami telah memilih tropi tradisional daripada kaum Bidayuh. Topi Bidayuh ini dikenali sebagai tuko ataupun sipiah. Tuko ini berbentuk silinder pada bahagian bawah dan pada bahagian atas tuko berbentuk kon. Pada bahagian bawah tuko yang berbentuk silinder dihias dengan selai kain berwarna merah dan ditenun menggunakan buluh halus. Pada bahagian atas tuko diperbuat daripada buluh dan dihias dengan butang-butang kecil yang membentuk corak segitiga. Di kawasan Serian Sarawak, tuko ini akan dihias dengan manik-manik berwarna hitam, putih, merah dan kuning. Tuko akan digunakan pada mana-mana persembahan ataupun majlis-majlis rasmi. Lokasi asal tuko dikenal pasti adalah di kawasan Serian Sarawak. Di kawasan Serian Sarawak, tuko ini terdiri daripada selai kain berwarna merah yang di atasnya diletakkan topi berbentuk silinder tinggi, raung atau topi berbentuk kon yang dihias dengan manik berwarna merah, putih, kuning dan hitam. Hai, nama saya Marini Anasa Skoronya, nombor matriks di 2018-208-5054. Okey, sekarang saya akan menerangkan tentang 3 perkara. Yang pertama ialah kegunaan dan fungsi topi Bidayuh ataupun tuko. Yang kedua, ukuran. Yang ketiga, last sekali ialah gambar rajah peta Sarawak. Okey, sekarang saya akan menerangkan tentang kegunaan ataupun fungsi topi Bidayuh ataupun tuko ini. Ia biasanya dipakai dengan set pakaian tradisional seperti ini semasa festival Gawai Dayak ataupun pesta menuai yang disambut pada setiap 1 Jun setiap tahun. Pada masa kini, topi ini dianggap sebagai kostum dan bukan topi biasa. Oleh itu, ia dipakai semasa persembahan ataupun majlis rasmi sahaja. Hanya kadang-kadang ia dipakai semasa perayaan dan perhimpunan kerana pada masa kini kaum Bidayuh lebih biasa suka memakai sesuatu yang lebih moden ketika mengambil bahagian dalam majlis ataupun persembahan. Okey, sekarang saya teruskan dengan ukuran topi Bidayuh ataupun tuko ini. Saiz bahagian bawah tuko ini yang berbentuk silinder ini adalah 15 cm tinggi dan diameter 17 cm. Manakala bahagian atas ini, bahagian atas tuko ini yang berbentuk kon, ini berukuran 2.5 cm tinggi, sini dari sini, dan 32.4 cm diameter. Yang bulatan ini dari sini pergi sini. Butang-butang yang berbentuk corak segitiga ini berukuran 2.1 cm tinggi dari sini pergi sini dan 2.3 panjang, ukuran bawah ini panjang. Akhir sekali, saya akan menerangkan tentang gambar rajah ini. Gambar rajah ini merupakan peta negeri Sarawak. Kawasan yang berwarna pink terang dan ungu muda merupakan kawasan kaum Bidayuh tinggal. Kawasan kaum Bidayuh terdapat di bahagian Lundu, Bau, Henderson, Padawan dan Serian. Serian terletak di bahagian peta yang berwarna ungu muda ini. Topi Bidayuh ataupun tuko yang kami pilih ialah dari kawasan Serian ini. Seterusnya, pada bahagian B, kami mengkaji bentuk geometri dan konsep geometri yang terdapat pada topi tradisional ini iaitu tuko. Topi ini terbina daripada gabungan bentuk geometri
iaitu kon dan juga silinder. Bagi bentuk silinder, silinder mempunyai dua bulatan yang kongruen sebagai asas, manakala permukaan sisinya pula ialah berbentuk segi empat. Silinder terbahagi kepada dua, iaitu silinder bulat kanan dan juga silinder serok. Daripada bentuk silinder ini, kita dapat mencari luas sisi, luas keseluruhan dan juga isi padu silinder. Bagaimana kita nak mencari ketiga-tiga ini? Luas sisi boleh dicari dengan menggunakan rumus L sama dengan 2 pi RH. Dan luas sisi yang diperolehi pada silinder ini ialah 801.11 cm kuasa 2. Manakala untuk luas keseluruhan bagi silinder, kita dapat menggunakan rumus A sama dengan 2 pi RH tambah dengan 2 pi R kuasa 2. Luas keseluruhan bagi silinder ini ialah 1255.07 cm kuasa 2. Isi padu silinder dapat dicari menggunakan rumus V sama dengan pi R kuasa 2 H. Dan isi padu silinder ini didapati adalah 3404.70. Untuk bentuk yang seterusnya ialah kon. Kon mempunyai bulatan pada bawahnya sebagai asas. Semua titik pada bulatan dihubungkan pada suatu titik di luar satah disebut sebagai puncak. Berdasarkan teorem yang telah dipelajari, luas sisi dicari menggunakan rumus L sama dengan pi RH. Tapi harus diingat, H di sini ialah merujuk kepada ketinggian condong kon. Maka kita perlu tahu nilai H. Jadi, luas sisi bagi kon ini didapati 834.15 cm kuasa 2. Manakala luas keseluruhan kon dapat dicari menggunakan rumus A sama dengan pi R kuasa 2 tambah pi R H. Dan luas keseluruhan kon ini ialah 1658.63 cm kuasa 2. Dan yang terakhir ialah isi padu kon. Isi padu kon dicari menggunakan rumus V sama dengan 1/3 pi R kuasa 2H. Isi padu kon bagi topi ini ialah 687.07 cm kuasa 3. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sabrina binti Arsyad, bernombor metrik di 2018-2085864. Dan pada bahagian 2.3, saya akan membentangkan mengenai transformasi dalam motif dan corak. Dari segi konteks definisi, motif adalah sama ada rupa atau bentuk asas dalam satu-satu rekaan atau gubahan menurut Muhammad Zaidi Haji Arsyad tahun 2007. Dan motif terbahagi kepada dua jenis, iaitu motif organik dan juga motif geometrikal. Dari segi corak ialah struktur susunan ulangan berdasarkan motif dibuat secara terkawal atau bebas, dan menurut Zulkifli Yaakob dan Muhammad Jamil Ismail 2007, corak terdiri daripada dua, sama ada corak terancang dan corak tidak terancang. Seterusnya kita akan lihat motif dan corak yang terdapat dalam tukuo ataupun topi dari kaum Bidayu. Berdasarkan gambar rajah yang ditunjukkan, pada bahagian bawah topi terdapat motif berbentuk segitiga berwarna putih dengan separuh bulatan berwarna merah di dalamnya. Dan manakala pada bahagian atas topi terdapat corak geometrikal, iaitu bulatan besar dan bulatan kecil di dalam bulatan besar tersebut. Seterusnya, gabungan motif dengan struktur susunan tertentu akan membentuk corak. Seterusnya, mengulas konsep transformasi dalam motif dan corak yang terdapat pada tukuo. Kita akan melihat konsep dari translasi, pantulan dan putaran. Sekiranya motif yang pertama pada setiap bahagian ditanda sebagai objek, maka untuk menghasilkan imej atau motif seterusnya dari segi translasi,
Translasi pada vektor AB di mana A adalah pergerakan ke kiri atau ke kanan dengan nilai tertentu dan manakala B adalah pergerakan daripada atas ke bawah menggunakan nilai kosong, di mana hal ini kerana corak atau susunan motif adalah dalam keadaan sebaris dan secara melintang. Dari segi pantulan, motif dipantulkan pada paksi X sama dengan nilai tertentu iaitu garis mencancang. Proses putaran untuk menghasilkan corak daripada motif adalah dengan menggunakan putaran 180 darjah mengikut arah jam atau lawan arah jam pada titik tertentu. Hal ini kerana corak yang dihasilkan daripada motif adalah secara sebaris dan secara melintang. Secara ringkasnya, tukur iaitu topi tradisional kaum Bidayuh Serian Sarawak merupakan sebuah topi gabungan daripada bentuk geometri kon di bahagian atas topi dan bentuk geometri silinder di bahagian bawah topi. Tukur ini mempunyai pelbagai motif yang menghasilkan pelbagai corak yang unik dan menarik. Di bahagian atas tukur terdapat motif geometrikal berbentuk bulat besar dengan bulat kecil di dalamnya. Manakala di bahagian bawah tukur terdapat motif segitiga berwarna putih dengan separuh bulatan berwarna merah di dalam segitiga tersebut. Susunan motif tersebut menggunakan konsep translasi, pantulan dan putaran dalam menghasilkan corak yang terdapat pada tukur. Motif dan corak yang terdapat pada tukur ini memberikan keunikan kepada sesebuah topi tradisional yang sesuai digunakan sewaktu meraihkan sesuatu perayaan atau festival sebagai kostum ataupun digunakan semasa persembahan atau perhimpunan yang rasmi. Kesimpulannya, transformasi dalam geometri telah lama menjadi sebahagian daripada seni dan budaya yang digunakan dalam reka bentuk geometri. Oleh itu, daripada tugasan yang diberikan, kami dapat mengenal pasti bahawa geometri ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Dapat kita lihat juga bahawa pelbagai warisan seni dan budaya tidak kira kaum dan bangsa menggunakan bentuk-bentuk geometri dalam menghasilkan sesuatu objek. Penggunaan transformasi dalam geometri bagi menghasilkan motif dan corak tertentu mampu membentuk budaya dan juga identiti bagi sesebuah masyarakat dan juga kaum di negara kita, Malaysia. Kesimpulannya, geometri ini sangat penting untuk dipelajari agar seni dan budaya kita terus mampu berkembang dan tidak ketinggalan di arus permodenan yang kian pesat ini. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.